Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin buat sharing perkongsian slide berkenaan sains tingkatan 5 bab 1. Okey, sambungan 1.1. Kita pergi kepada protozoa. Sebelum ni kita dah belajar fungi, ulat kita dah belajar. Lepas tu kita belajar alga. Yang ketiga protozoa. Apa dia protozoa? Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran 5 mikrometer hingga 250. Okey, dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya yang berkuasa rendah. Okey, boleh nampak di sebelah tu. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Okey, bentuk dia mempunyai pelbagai bentuk. Okey, contoh paramecium sp berbentuk seperti bentuk selipar. Kalau kita perasan macam selipar kan, kasut. Okey, orang utara panggil kasut. Dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecut, membran sel dan rambut halus. Yang bulu-bulu dia ni kita panggil silia. Yang ni untuk pergerakan dia tu. Keliling dia tu, bulu-bulu ni nama dia silia. Okey, yang ni lebih jelas. Sitoplasma, makro, vakuum, mikronukleus, vakuum mengecut. So ini bentuk macam selipar kan. Okey, paramecium, betul ingat. Ameba sp tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa dia bergerak. Mempunyai struktur nukleus, sitoplasma, vakuum makanan, membran sel. Lebih kurang paramecium. Okey, ada tak? Ni contoh dia. Sebab apa yang ni? Yang ni panjang ni, unjuran dia ni dia akan mai sini, belah ni pula panjang. Yang ni akan panjang pula macam tu. Sini panjang, sini panjang. So yang tu kita panggil pseudopodium. Ataupun kaki palsu. Ameba ni ada nama kaki palsu. Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Okey. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena, boleh buat makanan sendiri Euglena ni. Dan ada yang bersifat jahat, parasit, nama dia Plasmodium. Ameba mendapatkan nutrien melalui fagositosis. So banyak cara dia makan, bergantung kepada spesies. Ameba menggunakan unjuran sitoplasma. Cikgu dah bagi tahu tadi. Kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Nampak kat sini macam dia duduk kepung kan. Lepas tu dia sedut masuk ni. Okay, ni contoh fagositosis makanan. Okay, boleh ingat gambar yang pertama. Lepas dia macam mulut buka ni, lepas tu tutup, dan sekali dia serap. Cara pembiakan protozoa. Belahan kedua bermula dengan pembahagian nukleus, diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Okey. Paramecium dan ameba membiak secara asep melalui belahan kedua. So gambar ni belahan kedua. Daripada satu dia pecah dua. Sel induk. Sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak dan mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Paramecium membiak secara sep melalui konjugasi. Ada juga melalui konjugasi. Macam mana? So bila sebut konjugasi ni dia ada dua lah. Okay. Dua paramecium bertaut dan pertukaran bahan genetik berlaku. Ni kat sini boleh tahu. Bergabung. Ni bergabung dua. Lepas tu pertukaran genetik sini. Okay. Lepas tu menghasilkan 4 sel anak. 2. Lepas tu hasil pula 2. 4 sel anak. Tempat tinggal dia kat mana? Air tawar. Paramecium ni air tawar. Ameba tanah lembap ada, air tawar, air laut dan sel perumah. Okey. Yang keempat, kita pergi bakteria. Bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran 0.2, lagi kecil lah, hingga 10 mikrometer.
bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Bentuk dia, penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas. Sfera coccus, bentuk bulat tu coccus, pilin berpilin, spirillum root, bacillus bentuk macam koma, vibrio. Okey. Ni dia. Streptococcus nama dia kan. Ni coccus bulat lah. Kita boleh tahu dah. Treponema pallidum, spirillum contoh, bacillus. Okey, bentuk dia macam ni, vibrio koma yang ni. Vibrio cholera. Ni demam kolera. Struktur asas, kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh, memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa, tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okey, tu binaan dia dinding sel tu. Okey, bukan selulosa. Okey, yang ni. So, flagellum untuk dia bergerak. Setengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Setengah bakteria mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili, membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Setengah bakteria mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum. Ni flagellum untuk membantu pergerakan bakteria. Cara makanan dia melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanan sendiri. Setengah bakteria bersifat parasit, mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Setengah pula saprofit yang mendapat nutrien daripada organisma yang telah mati. Tempat tinggal dia dapat ditemu dalam udara. Dekat mana? Biasa bakteria kuman. Ada kat udara, ada dekat air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Okey. Kalau kita basi makanan basi ke apa. Bakteria membiak secara aseks, iaitu belahanda dua, dan melalui secara seks, secara konjugasi. Ada dua. Ni belahanda dua. Daripada satu sel induk, dia pecah dua, pembahagian bahan genetik, lepas tu pembahagian sitoplasma, last sekali menghasilkan dua sel anak. Ni pembiakan sel kena ada dua lah. Okey, pembentukan tiub konjugasi, lepas tu pertemuan antara dua sel. Ni dua sel. Okey, pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. Lepas tu sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Okey. Plasmid merupakan gelang kromosom yang kecil yang mampu bereplikasi secara bebas. Berganda lah. Replikasi tu berganda. Secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Ni pentingnya plasmid ni. Dia macam jambatan lah. Bakteria seperti Bacillus atrakis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlampau panas ataupun sejuk, kemarau ataupun kekurangan makanan. Ada macam jaket dia tu. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang kuat. Permukaan pelindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baru. So, mula-mula benih dia ada kat dalam. Tak sesuai lagi, panas sangat. So, bila dah sejuk sikit, dia keluar. Tu contohlah. Okey, endospora. Ni permukaan pelindungan. Ingat jaket lah cikgu bagi tahu student. Jaket macam baju dia ni. Okey, dalam dia tu spora benih dia. Okey, last kita pergi kepada virus. Saiz virus. Okey, paling kecil antara 5 tu mikroorganisma, virus paling kecil, lebih kurang daripada 0.5 mikrometer. Virus COVID sebagai contoh kan. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Ni.
bentuk dia punya banyak. Berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza, sfera, helix, polyhedral dan kompleks, gabungan antara helix dengan polyhedral. Ni contoh-contoh virus lah. Okey. Sfera, contoh dia virus influenza. Helix, ni helix, contoh virus mosaic. Polyhedral, berbentuk ni. Nak kata segi empat ke bukan. Adenovirus. Kompleks, dia macam apa, alien ni. Bacteriophage, gabungan helix dan polyhedral. So ada 4 bentuk virus. Struktur asas dia. Okey, virus terdiri daripada berbenah asid nukleik, DNA ataupun RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Okey, ada lapisan protein yang cover dia. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Kat sinilah kalau dia bentuk macam ni, polyhedral sebagai contoh. So apa dia tu kapsid tu? Protein lah. Dia sama lebih kurang bakteria. Dia ada ciri khas juga. Tadi endospora kan bakteria. Okey, untuk virus tak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana dia tak boleh hidup dekat luar. Sebab apa? Tidak menjalankan respirasi, dia tak mengalami pertumbuhan, tak bergerak balas terhadap rangsangan. Dia hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumah seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Maksudnya dia hidup untuk membiak je. Membiak. Dia tak makan, dia tak apa, dia membiak je. Rajah menunjukkan urutan proses pembiakan bakteriofag menjangkiti bakteria. Okey, kita tengok. Yang pertama, mula-mula ni bakteria. Virus lekat dekat bakteria tu. Sel perumah seperti sel bakteria. Lepas tu apa yang jadi? Dia suntik. Virus suntik bahan genetik dia ni. Daripada duduk dalam ni dia keluar. Ni bahan genetik dia, iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Lepas tu apa yang jadi? Bahan genetik virus mengambil alih. Jahatnya dia ni. Ambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan mengguna bahan di dalam sel bakteria membina lapisan protein atau kapsid. Last sekali, second lah, bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. Okey, last sekali, virus baru memecahkan. Dah ada 4 sel anak contoh ni. So dia pecah dah sel bakteria dan membebaskan diri. Lepas tu yang ni serang lain pula. Macam tu lah, dia serang. Tu yang membiak. Virus ni bahaya. Okey. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ada berapa? Ada 5. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. Kena ingat ni. Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH, nutrien. Kita pergi satu persatu. Kelembapan, keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Okey. So apa, bakteria ke dia suka kawasan lembap. Cahaya pula, mikroorganisma seperti alga yang mempunyai klorofil memerlukan cahaya. Okey. Untuk fotosintesis, kulat bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Ada pula yang tak suka cahaya. Okey, kulat dengan bakteria kan. Pendedahan kepada cahaya UV dapat membunuh mikroorganisma. Suhu yang ketiga, suhu yang paling optimal pada 35 hingga 40 merupakan suhu optimum. Maksudnya suhu yang paling sesuai untuk mikroorganisma membiak. Ingat suhu ni. Keadaan suhu terlalu rendah seperti dalam peti kan, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Rencak je, dia tak membunuh, dia merencatkan sahaja. Dia tak aktif sangat. Kuman bakteria masih ada dalam peti tapi dia tak apa orang kata aktif. Masa sebab apa? Suhu yang tak sesuai dalam peti. Okey. Suhu terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Okey. Seterusnya nilai pH neutral. pH 7 merupakan nilai pH optimum untuk pertumbuhan. Dia tak mau
asid, tak mau alkali, dia nak neutral. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid ataupun beralkali. Nutrien. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien. Apabila faktor lain, kelembapan tak ada ke, cahaya tak ada ke, ataupun suhu nilai pH yang terhad. So bergantung juga pada 4 faktor yang lain ni. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.